Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Apa khabar anda semua hari ini? Cikgu harap anda berada dalam keadaan yang baik. Baiklah, untuk hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk subjek Bahasa Melayu tahun 3. Mari kita mulakan. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran menulis, iaitu 3.3.2 dalam kurungan 1, di mana objektifnya murid dapat mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Kita masih di tema yang kelima, iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 14, kenali kesenian kita. Dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah gambus dan kompang. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak kamu tengok dua gambar ini. Ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Jadi kamu rasa-rasa mana satu gambus dan mana satu kompang ya? Ya, di sebelah kiri ialah gambus dan di sebelah kanan ialah kompang. Sebelum kita teruskan lagi, cikgu mahu kamu buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 dan buka muka surat 9. Aktiviti 1, apa itu tanda baca? Baiklah murid-murid, hari ini kita akan ulang kaji semula tentang tanda baca. Mari kita lihat jadual di sebelah. Ini ialah 6 tanda baca yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi mari lihat tanda baca yang pertama. Tanda baca yang pertama ini dikenali sebagai tanda noktah. Tanda noktah diletak pada hujung ayat. Contohnya, ibu membeli sayur. Ini tanda noktahnya di hujung ayat. Baiklah, tanda baca yang kedua ialah tanda koma. Tanda koma ini digunakan bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Mari kita lihat contoh. Ibu membeli sayur, koma, ikan dan ayam. Ini tanda koma. Baiklah, untuk tanda baca yang ketiga ialah tanda soal. Tanda soal ini diletak di akhir ayat tanya. Contohnya, mengapakah kamu menangis? Letak tanda soal. Tanda baca yang seterusnya ialah tanda seru. Tanda seru diletak di hujung ayat seruan. Ayat seruan dimulai dengan kata seru. Mari kita lihat contoh. Wah, cantiknya baju kamu. Tanda seru di akhir ayat. Seterusnya, tanda sempang. Tanda sempang digunakan pada kata ganda. Mari kita lihat contoh ayat. Adik membeli gula-gula. Jadi kata gandanya ialah gula-gula. Dan tanda baca yang terakhir ialah huruf besar dan huruf kecil. Jadi, huruf besar digunakan pada permulaan ayat dan juga kata nama khas. Mari kita lihat contoh ayat. Ayah membeli kereta Proton Beza. Jadi, ayah di awal ayat A mestilah huruf besar dan Proton Beza ialah kata nama khas. Jadi, huruf pertama mestilah ditulis dengan huruf besar. Boleh faham murid-murid? Bagus. Seterusnya, mari kita lihat apa itu imbuhan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jadual di sebelah. Terdapat 3 jenis imbuhan, iaitu yang pertama, imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Mari kita lihat imbuhan yang pertama, iaitu imbuhan awalan. Imbuhan awalan diletakkan di hadapan kata dasar. Contoh imbuhan awalan ialah ber, ter, meng dan men. Contoh perkataannya berjalan, terjatuh, menggali, menjual. Imbuhan akhiran pula diletakkan di hujung kata dasar. Terdapat 3 imbuhan akhiran iaitu i, an dan kan. Contoh perkataannya baiki, laluan, lakukan. Manakala imbuhan yang ketiga iaitu imbuhan apitan. Imbuhan apitan terletak di hadapan dan di hujung kata dasar. Contoh imbuhan apitan ialah mengkan, memkan, peman, kean. Dan contoh perkataannya ialah menggunakan, membelikan, pembukaan, keadaan. Aktiviti 2, membaca petikan. Baiklah, cikgu mahu kita baca petikan ini bersama-sama ya murid-murid. Boleh kita mulakan? Jom.
gambus dan kompang. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional, iaitu gambus dan kompang. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah per yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu gambus 3 tali sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan gazal, zapin, inang dan joget. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Kompang tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Kompang biasanya berukuran 16 inci. Ukur lilit kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan, kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Cara memalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Baiklah, kita telah selesai membaca petikan ini. Aktiviti 3, mengenal pasti kesalahan. Baiklah murid-murid, jika awak perasan, dalam petikan tentang kompang terdapat kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca. Jadi sekarang kita akan mengenal pasti kesalahan-kesalahan itu. Mari kita mulakan. Aktiviti 3, mengenal pasti kesalahan. Baiklah murid-murid, jika kamu perasan dalam petikan berkaitan kompang terdapat beberapa kesalahan tanda baca, ejaan dan imbuhan. Mari kita kenal pasti kesalahan itu bersama-sama. Baiklah, ini ialah petunjuk untuk kesalahan ejaan akan dibulatkan dengan warna merah. Untuk kesalahan tanda baca dibulatkan dengan warna hijau dan untuk kesalahan imbuhan akan dibulatkan dengan warna kuning. Mari kita lihat bersama-sama. Kesalahan ejaan yang pertama ialah popular. Yang kedua, tergulung. Yang ketiga, kulit. Dan yang keempat, kambing. Seterusnya, kesalahan tanda baca. Yang pertama, tanda koma. Yang kedua, huruf besar. Yang ketiga, tanda seru. Seterusnya, untuk kesalahan imbuhan. Yang pertama, memalu. Yang kedua, mentepuk. Yang ketiga, mengikut. Yang keempat, menjaga. Baiklah, sekarang mari kita betulkan kesalahan-kesalahan yang telah kita kenal pasti.
Baiklah, untuk yang pertama, perkataan popular telah disalah eja dan ejaan yang betul ialah P-O-P-O, P-U-P-U, L-A-R-Lar, popular. Seterusnya, perkataan tergulung, ejaan yang betul ialah T-E-R, ter, G-O-G, L-O-N-G, long, tergolong. Seterusnya, perkataan kulit, ejaan yang betul ialah K-U-Q-L-I-T, lit, kulit. Dan untuk ejaan kambing, ejaan yang betul ialah kambing, K-A-M, kam, B-I-N-G, bing, kambing. Mari kita teruskan dengan kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca yang pertama ialah tanda koma. Sepatutnya digantikan dengan tanda noktah kerana di hujung ayat. Seterusnya, kompang. Kompang ialah, perkataan ini ialah di awal ayat ya murid-murid. Jadi perkataan pertama mestilah huruf besar. Jadi K mestilah huruf besar. Seterusnya, lain. Lain mestilah tanda seru ini mestilah digantikan dengan tanda noktah. Kerana apa? Kerana ya di akhir ayat. Jadi sekarang mari kita lihat kepada kesalahan imbuhan. Yang pertama, memalu. Jadi imbuhan yang betul ialah memalu. Memalu kompang. Seterusnya, mengtepuk kulit. Jadi imbuhan yang betul ialah menepuk. Menepuk kulit kompang. Jadi kesalahan yang seterusnya mengikut. Sepatutnya ialah mengikut. Mengikut rentak. Dan akhir sekali, menjaga sepatutnya digantikan dengan terjaga. Boleh faham murid-murid? Bagus. Baiklah, untuk latihan pada hari ini, cikgu mahu kamu jawab semua soalan dalam aplikasi Quizizz. Cikgu nak kamu jawab soalan sehingga habis. Selamat maju jaya cikgu ucapkan kepada kamu semua dan semoga kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.